Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Yang dihormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid Muslimat, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna inda syuhuri indallah hisna ata asyra syahra. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah adanya 12 bulan. 12 bulan yang kita hafal: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah adalah bulan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Bukanlah manusia yang tetapkan. Allah telah tetapkan di dalam kitab, iaitu Al-Quran. Dalam 12 bulan ini ada 4 bulan Allah sebut minha arba'atun hurum. Adanya 4 bulan yang dihormati. Dihormati bagaimana? Allah mengharamkan pada 4 bulan ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berperang. Dan hukum ini kekal sehingga hari kiamat nanti. Maka hari ini kita berada pada salah satu bulan yang hurum, yang Allah hormati dan Allah haramkan berlakunya peperangan, iaitu bulan Rajab. Bila masuk bulan Rajab, banyak perkongsian amalan yang dikongsikan di WhatsApp dan di tempat-tempat yang lain, sebab banyaknya hadis-hadis yang menceritakan tentang bulan Rajab. Suka untuk saya kongsikan dalam waktu yang ringkas ini 2 doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali membaca. Dan hadis ini hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seperti mana yang imam bacakan tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Maka ini satu doa yang sangat baik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ulang ketika mana dalam bulan Rajab. Doa yang kedua Nabi selalu ulang pada bulan Rajab
hampir sama tetapi hujungnya berbeza sedikit. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkatilah juga kami pada bulan Ramadan. So ini dua doa yang boleh kita amalkan pada bulan ini, iaitu bulan Rajab. Keduanya, ada tak puasa yang khusus untuk kita amalkan ketika mana kita berada pada bulan Rajab? Dalam hadis yang panjang, para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana bulan Rajab. Kami tidak tahu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa. Maksudnya dalam 30 hari bulan Rajab, Nabi sangat suka berpuasa. Dalam hadis yang sama, pada tahun yang berbeza, para sahabat melihat Nabi dalam 30 hari bulan Rajab. Kami tak tahu bila Nabi berpuasa, sebab Nabi makan ketika mana menziarahi sahabat pada bulan Rajab. Maka Imam Nawawi rahimahullah, imam kita, memberi satu konklusi yang amat baik bagi kita, iaitu tidak ada puasa yang khusus pada bulan Rajab, dan paling baik bagi kita adalah berpuasa seperti mana Nabi selalu puasa, iaitu pada setiap bulan hari Isnin dan Khamis, dan setiap bulan pada pertengahan bulan pada 13, 14 dan 15 bulan-bulan Islam, dan itu dikira hari putih. Dan Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, puasa pada 3 hari pada setiap bulan 13, 14 dan 15 adalah berpuasa seperti berpuasa sepanjang tahun. Maka bolehlah bagi kita pada bulan Rajab ini berpuasa Isnin dan Khamis dah ada 8 hari, puasa 13, 14 dan 15 dah ada 11 hari. Maka bolehlah kita amalkan puasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang sekali meninggalkan. Dan pada bulan Rajab ini juga adalah bulan permulaan Nabi bertungkus lumus meminta para sahabat untuk bangun salat malam, qiyamul lail. Sebab apa? Bulan Rajab ini adalah bulan latihan untuk menghadapi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka ketika inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabat untuk memperbanyakkan sedekah, untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran, untuk memperbanyakkan berzikir. Dan ketika mana inilah bulan permulaan sebelum kita sambut bulan Ramadan, maka amat baiklah bagi kita untuk ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada para sahabat. Dan kita pun maklum, bulan yang lain yang Allah hormati, bulan Rajab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Empat bulan ini ada keistimewaannya. Kenapa Allah muliakan? Kalau bulan Zulkaidah, Allah muliakan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat umrah dalam kehidupannya 4 kali, 3 kali pada bulan Zulkaidah yang disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim. Pada bulan Zulhijjah, kita maklum Allah mengharamkan berlakunya peperangan, sebab bulan Zulhijjah adalah bulan berlakunya ibadah haji. Dan bulan Muharram Allah muliakan 10 Muharram, iaitu hari Ashura. Maka itulah bulan-bulan yang Allah hormati dan Allah mengharamkan bagi kita untuk berperang. Tapi kalau di luar negara, di negara-negara Islam, di Palestin, Syria dan sebagainya, bulan-bulan haram juga tentera-tentera Islam ataupun orang-orang di sana telah diserang
Itu satu benda yang tidak dihormati. Baik, kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan buku biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi. Kita dah 2 kali ikut miss sebelum ini. Kita surat apa aja? 143 bawah sekali. Baik. Muka surat 143 perenggan yang bawah. Kita telah sentuh sebelum ini ketika mana Abu Sufyan memilih Damdam bin Amr Al-Ghifari untuk membuat satu propaganda yang menyatakan umat Islam yang diketuai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Dan kita telah sentuh sebelum ini hebatnya Damdam bin Amr. Dia telah menunggang dia punya unta. Dia telah mengoyakkan pakaian, pakai dengan pakaian terbalik, mencederakan dia punya unta dan meletakkan darah di bajunya. Dan ketika itu dia lari memanggil orang Mekah supaya berkumpul, dan dia sebut perkara yang sama, tolong ada malapetaka yang besar. Dan ketika mana semua telah berkumpul, maka ketika itu menurut Abbas, sebelum Damdam sampai, dia keluar tawaf di Kaabah. Hari itu hari ketiga selepas mimpi Atikah. Atikah yang kita sentuh sebelum ini, ketika mana dia bermimpi ada orang yang khianat kepada Islam dan bersiap sedialah kamu semua akan dibunuh oleh kami. Maka itu yang telah diceritakan oleh Atikah binti Abdul Muttalib. Atikah ini adalah ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah berazam akan memukul Abu Jahal kalau Abu Jahal berani cakap yang bukan-bukan lagi. Sebelum ini Abu Jahal pernah berkata, Atikah adalah seorang pendusta. Hari ini adalah hari yang ketiga. Kalau tak berlaku juga apa yang kamu sebut, maka kami akan tulis satu surat yang menceritakan keturunan Abdul Muttalib seorang yang pendusta. Semasa aku tawaf, aku ternampak Abu Jahal datang bergegas-gegas tetapi tidak bercakap apa-apa kepadaku. Abbas berkata dalam hati, takkan sampai begini Abu Jahal takut dengan aku. Pada masa itu baru Abbas mendengar jeritan Damdam. Jadi semua orang dan pembesar Quraisy bersiap-siap kecuali 2 orang, iaitu Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. 2 orang yang sangat jahat. Abu Lahab iaitu bapa saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengupah seorang pemuka Quraisy yang lain yang berhutang dengannya menggantikan tempatnya dalam tentera Quraisy. Dengan itu Abu Lahab melangsaikan semua hutang orang itu. Umayyah bin Khalaf pula tidak berani keluar kerana pernah suatu masa dia mencaci Sa'ad bin Mu'az, salah seorang ketua Ansar yang bertawaf di Kaabah. Dan kedua-dua lelaki ini, Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf, memang tidak berani akan bersama untuk melawan tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Sa'ad berkata kepada Umayyah bin Khalaf, engkau caci aku sekarang tidak apa, tetapi Muhammad memberitahu kami akan bunuh kamu. Umayyah bin Khalaf bertanya, di Mekah ataupun di luar Mekah orang Islam akan bunuh aku? Sa'ad berkata, Muhammad tidak memberitahu tempatnya. Oleh itu dia takut hendak keluar berperang kali ini. Dia takut pada kata-kata Muhammad sedang dia duduk di Kaabah dengan orang-orangnya. Uqbah bin Muayyad datang
dia membawa perasap wangian dan diletakkan di hadapan Umayyah. Uqbah berkata kepada Umayyah, "Wahai Umayyah bin Khalaf, berasaplah dan berwangi-wangilah. Kamu ini perempuan. Semua orang sibuk bersiap untuk berperang. Kamu masih duduk-duduk di sini." Ini yang dibuat oleh Uqbah bin Muayyad. Ketiga-tiga orang ini adalah orang yang paling jahat ketika mana di Mekah. Kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat lagi cerita tentang Muayyad, cerita tentang lelaki yang bernama Uqbah bin Muayyad ini, suatu hari dia pernah meludah muka Nabi dan Allah tetapkan berlaku ketika itu ludah yang diludah oleh Uqbah bin Muayyad kembali balik ke muka dia, dan benda itu jadi benda yang panas sehingga kan di kiri pipi Uqbah bin Muayyad melecur, dan Nabi kata kekallah parut itu sehingga kamu mati. Ini antara keburukan Uqbah bin Muayyad. Ketika mana yang kita pernah sentuh pada awal, Nabi SAW menceritakan tentang kebenaran Islam. Nabi sedang sujud di depan Kaabah, maka ketika itulah Uqbah bin Muayyad meletakkan najis unta dan perut unta di belakang Nabi SAW yang sedang sujud, dan Nabi tidak bangun sujud sehingga Fatimah radhiyallahu anha datang dan membersihkan perut unta dan najis-najis tersebut, baru Nabi selesaikan solat. Maka itulah keburukan Uqbah bin Muayyad. Kita akan sentuh nanti Uqbah bin Muayyad bagaimana ketika mana dia hujung nyawa dalam peperangan Badar. Sebelum dia nak wafat, orang-orang yang penakut ini selalu cakap, "Jangan bunuh aku sebab aku ada anak yang ramai, tidak ada orang boleh menanggung anak aku." Dan ketika itu Nabi mengisyaratkan kepada sahabat untuk memenggal kepalanya. Dan Uqbah bin Muayyad antara lelaki yang telah dipenggal kepalanya pada peperangan Badar. Umayyah marah dan rasa tercabar. Dia terus bangun dan bersiap untuk keluar berperang. Semasa sibuk bersiap, Quraisy teringat pula pergaduhan antara mereka dengan suku Kinanah. Mereka mula teragak-agak hendak keluar berperang, takut suku Kinanah mengambil peluang ini untuk menyerang Mekah. Ketika mana sebelum berlakunya peperangan Badar, banyak persepsi-persepsi yang ada bagi pembesar-pembesar Quraisy apa yang akan berlaku kalaulah berlakunya peperangan Badar. Antaranya kita pernah sentuh sebelum ini bagaimana orang-orang Arab Quraisy telah membuat buruk kepada kaum Kinanah daripada Madinah masuk ke Mekah untuk berniaga. Maka mereka pun takut akan dibalas dendam ketika mana peperangan Badar. Muhammad berkata, apabila iblis melihat Quraisy teragak-agak, dia menghasut Quraisy supaya jadi keluar memerangi Muhammad. Iblis datang dalam wajah Suraqah bin Malik, salah seorang pembesar suku Kinanah. Dia memberi jaminan bahawa Quraisy Kinanah tidak akan menyerang Mekah. Walaupun pandangan cerita ini ada pandangan yang mengatakan tidak betul, dan ada pandangan mengatakan ini adalah benda yang betul. Suraqah bin Malik datang, ketika itu iblis menyerupainya dan mengatakan kepada bangsa Quraisy supaya keluar perang. Kinanah tidak akan menyerang Mekah. Berita kedatangan tentera Quraisy ini belum sampai lagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya terus memburu rombongan Abu Sufyan. Sementara itu Quraisy berjaya menghantar 950 lelaki yang lengkap dengan persiapan perang, sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya
bukan datang untuk berperang, tetapi sekadar hendak menyekat rombongan Abu Sufyan sahaja. Tetapi mereka yang seramai 313 itu hanya mempunyai 70 ekor unta. Tentera Islam berganti-ganti naik unta dan hanya mempunyai 2 ekor kuda, dan ada yang berjalan kaki sahaja. Ini antara kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengesan musuh. Dalam cerita yang sama, Nabi bertemu dengan seorang budak kecil. Nabi tanya berapa ekor unta yang telah disembelih pada setiap hari untuk memberi makan kepada orang Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan. Maka budak kecil tersebut mengatakan 9 sehingga 10 ekor unta disembelih pada setiap hari. Maka anggaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana peperangan Badar akan berlaku, tentera Quraisy seramai 900 sehingga 1000 orang. Maka itu antara kecekapan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca berapa ramai yang Abu Sufyan bawa. Persiapan tentera Islam bukan untuk berperang, sedangkan tentera Quraisy terdiri daripada 950 orang lelaki, 200 ekor kuda dan yang lain menunggang unta. Ini tidak termasuk unta yang dibawa untuk disembelih sebagai makanan. Wanita Quraisy pun turut keluar memberi semangat dan menyanyi untuk tentera. Allah memberitahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubung tentera Quraisy yang sedang bergerak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan memberitahu Quraisy menghantar tentera. Abu Bakar bangun dan berjanji setia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta Muhammad meneruskan perjuangan. Perjanjian ini diikuti oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Salah seorang sahabat iaitu Miqdad bin Al-Aswad. Ini sahabat Nabi yang sangat hebat. Ketika mana peperangan Uhud, Miqdad lah yang Nabi pilih sallallahu alaihi wasallam untuk berada di hadapan Nabi. Kita akan sentuh ketika mana peperangan Uhud nanti, bagaimana Miqdad dah teruk kepala dan tubuhnya dah jatuh. Maka ketika itu barulah Ubay bin Khalaf datang mahu membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Miqdad bin Al-Aswad telah jatuh. Dalam riwayat memang menceritakan dalam peperangan Uhud, kepala Nabi disebut sujaan ra'suhu. Kepala Nabi bukan terbelah dua. Terbelah dua tu nampak sangat Kepala Nabi luka yang dalam, terbuka. Maka ketika itu Ubay bin Khalaf capai tombak dan nak bunuh Nabi. Maka Ubay bin Khalaf lah seorang lelaki sahaja sepanjang hidup Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bunuh. Dan Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, ishtadda rajulun ghadabullah, sangat murkalah Allah kepada seorang lelaki, yaqtuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, yang Nabi telah membunuh ketika mana di dalam perjuangan, iaitu dalam peperangan Uhud. Maka Miqdad ini adalah seorang yang sangat hebat. Miqdad berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai pesuruh Allah, teruskan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti mana suku Israel berkata kepada Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Sebenarnya kami di sini duduk menunggu, tetapi kami akan berkata, pergilah kamu dan Tuhan kamu, kami akan bersama Allah dan Rasulnya berjuang. Demi Allah, wahai Muhammad, kalau kamu bawa kami berperang sampai Birakil Rimad, kami akan terus bersamamu. Tidak akan ada seorang pun di kalangan kami yang menarik diri. Di antara Madinah dan Birakil Rimad ada 14 kabilah yang memusuhi Islam. Kata-kata Miqdad bin Al-Aswad tadi bermaksud
mereka bukan sahaja akan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, tetapi mereka bersedia menghadapi 14 peperangan dengan 14 kabilah ini merentas perjalanan jauh itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira dengan ucapan Miqdad, bahkan semua sahabat turut gembira dengan ucapan Miqdad, kerana itu juga apa yang ada di dalam hati mereka. Selepas Miqdad bin Al-Aswad duduk, Muhammad bertanya lagi, apakah pandangan kamu wahai sahabat-sahabatku? Pada masa itu bangun Sa'ad bin Mu'az, salah seorang ketua Ansar, katanya, wahai Muhammad, mungkinkah kamu maksudkan kami daripada kalangan Ansar? Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, benar. Sa'ad berkata, wahai pesuruh Allah, demi Allah, kalau kamu membawa kami mengharungi laut, kami akan mengikutmu. Kemudian Sa'ad berjanji setia dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi pihak Ansar, yang mana Ansar seperti Muhajirin bersedia berjuang bersamanya. Muhammad berkata, bergembiralah, sesungguhnya Allah menjanjikan aku antara dua kemenangan, sama ada kita memperoleh barang dagangan ataupun dapat mengalahkan tentera Quraisy. Tentera Islam dan tentera musuh tiba di Badar. Ini permulaan bagaimana berlakunya peperangan Badar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam berjalan sehingga sampai di Al-Udwatil Dunya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhemah di belakangnya, tentera musuh berkhemah di belakang Al-Udwatul Quswa. Al-Udwatul Quswa ini sebelah selatan dan Al-Udwatul Dunya di sebelah utara. Orang-orang Islam datang dari Madinah dari arah utara, manakala orang kafir datang dari Mekah dari arah selatan. Sementara itu, Abu Sufyan melarikan rombongan melalui jalan rahsia. Dia berjaya keluar dari kawasan Badar dan berpusing di belakang bukit-bukit Hijaz. Dia membawa rombongan berjalan di antara bukit-bukit dan pantai Laut Merah. Ketiga-tiga kumpulan ini tidak tahu di mana kumpulan lain berada. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar orang merisik. Mereka menjumpai dua pekerja Quraisy datang mengambil air dan pergi Badar. Mereka menawan dua orang pekerja itu dan dibawa ke perkemahan tentera Islam. Mereka berdua disoal siasat. Sementara itu, Abu Sufyan berjaya melarikan rombongannya. Dia berada di belakang kedudukan tentera Quraisy. Abu Sufyan menghantar wakil memberitahu Quraisy rombongan sudah selamat. Dengan itu, ada di kalangan tentera Quraisy yang menarik diri daripada peperangan. Ini antara kelebihan Abu Sufyan. Abu Sufyan ini, kalau kita baca Hayatus Sahabah, kisah tentang Abu Sufyan, beliau ini seorang yang sangat cerdik dan sangat cilik. Akhirnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam, tapi masuk Islamnya amat lewat. Ada pendapat mengatakan Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam ketika mana Nabi seusia 59 tahun, lewat masuk Islam. Tapi ketika mana Abu Sufyan masuk Islam, dia adalah antara panglima yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik untuk mengetuai siri-siri Sariyah, peperangan yang kecil untuk melawan Quraisy ketika itu. Ini antara kelebihan Abu Sufyan. Dan ketika mana Quraisy yang menarik diri daripada peperangan, mereka berkata, kami datang bagi menyelamatkan rombongan. Ada harta kami di situ. Sekarang rombongan sudah selamat. Untuk apa lagi kami berperang? Apatah lagi orang yang akan kami perangi itu keluarga kami sendiri. Suku Zuhrah pulang ke Mekah sama seperti suku Hashim.
hanya tinggal Abbas dan beberapa orang sahaja, supaya mereka tidak dimalukan oleh Quraisy. Mereka tidak bersungguh-sungguh untuk berperang. Orang yang mereka perangi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada suku Hashim juga. Hakim bin Khuzam datang kepada Utbah meminta dia mengarahkan tentera Quraisy pulang sahaja ke Mekah kerana rombongan dagang mereka sudah selamat. Utbah mula menyeru tentera untuk pulang, malah tentera sibuk bersiap untuk pulang. Dan ketika itu Abu Jahal muncul dan tidak bersetuju untuk pulang. Dia mahu peperangan terus berlaku. Berlakulah krisis antara pembesar-pembesar Quraisy. Masing-masing mahu menonjolkan diri sebagai pemimpin Mekah. Abu Jahal sudah lama berusaha menonjolkan dirinya sebagai pemimpin Mekah selepas kematian Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi SAW, dan Abu Talib, bapa saudara Nabi. Kalau tuan-tuan ingat, sepanjang kehidupan adanya Abdul Muttalib dan Abu Talib, memang Abu Jahal tidak berani menyentuh Nabi SAW, malah tidak mampu untuk bersuara di kalangan pembesar Quraisy. Tetapi selepas kematian datuk Nabi SAW dan bapa saudara Nabi, barulah dia muncul sebagai hero bagi penduduk Mekah. Tidak ada yang paling menonjol di kalangan mereka. Abu Jahal memanggil Amir Al-Hadrami, ayah kepada orang yang dibunuh oleh tentera Islam dalam bulan haram sebelum peperangan ini. Kita pernah sentuh sebelum ini. Amir Al-Hadrami ini ayah kepada orang yang telah dibunuh. Ketika itu para sahabat dan Nabi keliru, adakah ini masuk bulan Rejab ataupun tidak. Tetapi kebanyakannya mengatakan tidak masuk pada bulan Rejab, bulan yang diharamkan untuk berperang. Maka dia bunuhlah ayah kepada Amir Al-Hadrami, anak kepada Amir Al-Hadrami. Abu Jahal berkata, wahai Amir, orang-orang Mekah sudah mula hendak balik. Mereka berlepas tangan daripada menuntut bela ke atas darah anak kamu. Ini Abu Jahal membakar sifat perkauman kepada Amir Al-Hadrami supaya bangsa Quraisy bangkit untuk melawan tentera Muhammad. Apabila Amir mendengar hal itu, terus dia pergi ke tengah-tengah tentera, menangis sambil menjerit, apakah malangnya nasib Amir, orang-orang Mekah berlepas tangan dari anakku. Demi Tuhan, kalau berlaku hal ini kepada anak-anak mereka, nescaya aku tidak akan berlepas tangan. Mereka semua membatalkan niat untuk balik apabila melihat keadaan itu. Begitulah peranan Abu Jahal dalam memusuhi dan memerangi Islam. Pada masa itu, mereka masih belum tahu di mana orang-orang Islam berkhemah. Mereka sudah hampir, tetapi masing-masing tidak tahu kedudukan pihak lawan. Baik, bab yang kelima, peperangan Badar. Sebelum berperang, Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar mencari maklumat. Akhirnya Muhammad SAW berjaya mendapat maklumat orang bukan Islam sudah berada di Al-Udwatul Quswa, iaitu tempat yang terletak di sebelah selatan Badar. Muhammad SAW segera mengarahkan tentera Islam bergerak ke arah Badar. Apabila melepasi Al-Udwatid Dunya, iaitu tempat yang di sebelah utara tentera Islam tadi, Muhammad SAW berhenti berkhemah di situ. Kemudian Khabab bin Munzir, ataupun kita sebut Khabab bin Al-Arad, datang berjumpa dengan Muhammad SAW. Dia adalah salah seorang pakar strategi perang di kalangan para sahabat radhiyallahu ajma'in.
Dia bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai pesuruh Allah, adakah tempat ini pilihan wahyu daripada Tuhan ataupun atas dasar strategi perang?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ini strategi." Maka Khabbab radhiyallahu anhu meminta izin memberi cadangan. Khabbab berkata, lebih baik kalau kita bergerak ke depan lagi sampai ke telaga air yang paling awal dan paling baik. Selepas itu kita timbus telaga-telaga yang lain. Dengan itu orang bukan Islam iaitu Quraisy tidak mendapat bekalan air. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan cadangan Khabbab. Tentera Islam berkhemah di tepi telaga Badar yang paling baik dan semua telaga lain ditimbus. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dibuat kolam di tepi perigi itu supaya mudah untuk mengambil air. Ini Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, ataupun kita sebut Khabbab bin Munzir, antara sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Nabi sendiri sebut beliau telah masuk Islam merupakan orang yang kelima, orang yang awal masuk Islam. Hebatnya Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, dia adalah seorang hamba dan dia punya majikannya ataupun orang yang memiliki dia adalah seorang wanita tetapi amat kejam. Kalau kita baca buku Hayatus Sahabah, Khabbab bin Arad ini ketika mana dia telah masuk Islam, dia ada waktu lapang, dia akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana orang melihat dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita tuannya telah membakar besi, batang besi yang panjang, dan telah menjolok batang besi yang panjang ke dubur Khabbab bin Arad. Sangat teruk Khabbab bin Arad telah diseksa. Dan akhirnya meminta Khabbab bin Arad keluar daripada agama Muhammad. Tetaplah Khabbab bin Arad dalam agama Islam. Dan akhirnya sebelum Khabbab bin Arad telah dibeli oleh orang Islam, dia telah dipakaikan dengan pakaian baju besi, telah diserit di sekitar Mekah. Maka ketika itu baju-baju besi melekat pada tubuhnya sampai dalam hadis tersebut menceritakan Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana menjadi khalifah, dia meminta Khabbab bin Arad menceritakan apa yang dia kena ketika mana di Mekah. Maka Khabbab bin Arad menceritakan sedikit dan meminta izin untuk menunjukkan sebahagian tubuhnya. Dan ketika itu Khabbab bin Arad menunjukkan bahagian belakang punggungnya. Maka ketika itu Umar kata, "Aku tidak pernah melihat lelaki seperti itu." Kalau kita perasan, bukan semualah. Kalau orang yang ada kencing manis, kebiasaan dia punya pinggul belakang dia akan flat, dia akan lurus. Tetapi Khabbab bin Arad belakang dia memang tidak ada isi. Sampai Umar radhiyallahu anhu terkejut dan dia kata, "Aku tidak pernah melihat pinggul seperti mana yang aku lihat padamu." Itu telah diseksa oleh seorang wanita yang sangat kejam. Itu adalah kelebihan Khabbab bin Arad. Pada malam sebelum pertempuran, Allah Azza wa Jal menurunkan hujan. Ia menambahkan bekalan air tentera Islam dan tanah menjadi semakin padat yang memudahkan tentera Islam bergerak. Hujan juga turun di sebelah Quraisy, tetapi lebih lebat sehingga tanah dari tempat mereka ke medan Badar menjadi berselut dan semakin menyusahkan pergerakan mereka. Pada malam itu Allah Azza wa Jal mendatangkan rasa mengantuk yang amat sangat sehingga semua tentera Islam dapat berehat sebelum peperangan selepas bermunajat dan sembahyang malam. Allah Azza wa Jal menceritakan hal ini di dalam Al-Quran dalam ayat 11 surah Al-Anfal yang bermaksud,
Ingatlah ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu pemberian aman daripada Allah Azza wa Jal bagi menghapuskan kecemasan kamu. Dan ingatlah ketika Dia menurunkan kepada kamu hujan dari langit bagi menyucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan syaitan, dan juga bagi menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya tapak pendirian kamu di medan perjuangan. Ini semua adalah persiapan Allah Azza wa Jal bagi kemenangan umat Islam dalam peperangan. Kemudian Muhammad pun menyusun pasukan sallallahu alaihi wasallam. Antara yang memegang bendera Islam adalah Ali bin Abi Talib dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma, dan wakil-wakil di kalangan muhajirin, iaitu orang Islam yang berpindah dari Mekah ke Madinah, dan Ansar, iaitu orang Islam yang sudah menetap di Madinah. Apabila orang bukan Islam tiba, mereka melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ajma'in sudah bersedia dan tidak ada lagi telaga bagi bekalan air. Oleh itu, mereka terpaksa berkhemah tidak jauh daripada tentera Islam. Masing-masing membuat persiapan. Pada masa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar Siddiq berada di kemah khas, terus bermunajat dan berdoa kepada Allah. Antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antuhlika hadhil asabah min ahlil Islam la ta'budu fil ard. Ya, Nabi berdoa, ya Allah, kalaulah tentera ini tewas, engkau tidak akan disembah di bumi lagi. Ini antara doa yang Nabi ulang dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar. Kalau tuan-tuan tengok begini, kenapa ada khemah yang khas? Dalam banyak siri peperangan, dia, kalau dalam buku Al-Maghazi, dalam buku peperangan, telah dilawan dengan orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang pengecut. Sebab apa? Dalam peperangan Badar pun Nabi akan susun tentera, tetapi Nabi duduk di bahagian belakang dan ada khemah yang khas, yang tinggi. Nabi melihat bagaimana sahabat berjuang. Dalam siri-siri peperangan memang berlaku begitu. Dan ini antara pandangan Sa'ad bin Mu'az ketika itu. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berada di sebelah Nabi, dan Nabi melihat bagaimana berlakunya peperangan Badar. Tetapi itulah kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini seorang yang sangat hebat merancang akan peperangan. Bagaimana nak lawan tentera Quraisy, kafir Quraisy, Nabi tahu bagaimanakah caranya. Walaupun Nabi seorang yang kuat, tetapi Allah menyuruh Nabi untuk berada di bahagian belakang untuk memberikan arahan supaya berlawan dengan tentera Quraisy. Kalaulah Nabi berada di depan dan ditakdirkan wafat ketika itu, maka tidak adalah perjuangan yang dibawa terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pernah sentuh sebelum ini, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu menyebut Nabi pernah bersama dan mengetuai peperangan dalam 19 siri peperangan. Dan 19 siri peperangan tersebut memang Nabi berada di tempat yang tinggi. Nabi akan memberi arahan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berdoa kepada Allah sehingga Abu Bakar menjadi kasihan melihat keadaan Muhammad. Selepas itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat satu barisan tentera Islam sahaja, tidak seperti kebiasaan tentera dalam peperangan yang dibahagikan kepada beberapa barisan dan pasukan. Pada masa itu berlaku peristiwa di mana semasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan barisan, ada seorang sahabat yang berbadan besar dan perutnya terkedepan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tongkatnya menyentuh perut sahabat ini supaya dia bergerak sedikit ke belakang.
Sahabat itu terus mengeluarkan kata-kata yang memeranjatkan semua orang. Katanya, wahai pesuruh Allah, engkau menyakitiku, aku mahu qisas, iaitu membalas perbuatan kamu, wahai pesuruh Allah. Semua sahabat terkejut dan ada yang marah, tetapi sahabat ini tetap berkeras menuntut haknya. Akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tongkatnya dan membuka belakang beliau untuk dikisas. Sebab apa? Dia merasakan menyentuh perut menggunakan tongkat itu benda yang tidak baik bagi seorang nabi. Maka semua orang melompat sahabat ini dari tempatnya dan mencium belakang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang terkejut, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apa yang kamu buat ini wahai sahabat? Sahabat ini berkata, wahai pesuruh Allah, engkau pun tahu betapa cemas suasana pada masa ini. Aku rasa aku akan syahid pada hari ini, tetapi sebelum aku syahid, aku ingin mendapat keberkatan daripada tubuh kamu. Maka inilah yang telah diceritakan di dalam buku ini. Dan kita akan sentuh selepas ini bagaimana hebatnya Nabi SAW memilih sahabat-sahabat yang kuat untuk berhadapan dengan tentera Quraisy sebelum berlakunya peperangan yang besar. Dan perkara yang mengejutkan di dalam peperangan Badar juga, Allah turunkan 1000 malaikat yang diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 17. Sahabat sendiri melihat sebelum sahabat ingin memanah ataupun ingin membaling senjata, ketika itu sebelum nak mencantas ataupun memenggal kepala Quraisy, kepala tersebut telah tercantas dengan sendirinya. Maka Allah sebut, wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah kamu yang lontar sesuatu itu, tetapi Allah yang melontar. Bukanlah kamu yang mencantas, tetapi Allah Azza wa Jal yang mencantas. Wallahu a'lam. So, apa yang baik datang daripada Allah, segala kelemahan, kekurangan datang diri saya sendiri. Pada awal bulan Rejab ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan ibadah bagi persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita sebagai ketua keluarga ataupun ibu-ibu, bolehlah mengejutkan suami dan isteri ataupun anak-anak untuk bangun qiyamul lail untuk menghidupkan malam-malam pada bulan Rejab. Moga semangat ini berterusan sehingga kita menyambut bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Apa yang baik datang pada Allah, segala kelemahan kekurangan datang diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhumah wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqa ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.